Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Awak semua sihat? Alhamdulillah, sihat ya semua. Okey, hari ini saya akan masuk kepada topik baru iaitu puisi moden tentang cerpen namun itulah hakikat. Saya minggu lepas minta awak semua bacakan cerpen namun itulah hakikat. Awak semua dah baca belum? Okey, harap semua dah baca lah. Okey, sebelum saya memulakan pembelajaran pada hari ini, saya minta untuk awak semua beri perhatian kepada tayangan video yang akan saya paparkan kepada awak. Okey, video ni ada kaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadinya saya minta awak semua fokus dengan isi penyampaian dalam video tersebut. Okey, sebentar ya. Sila beri perhatian ya kepada video ni. Okey, jom kita lihat video ni sama-sama ya. Dalam kehidupan, pastinya kamu selalu pengen tahu sesuatu yang baru ya. Tapi nggak semua orang setuju dan rela mengikuti hal-hal baru yang terjadi di dunia ini. Seperti orang-orang ini nih guys. Daripada mengikuti tren, mereka memilih hidup yang nggak biasa. Penasaran kan? Inilah orang-orang yang memilih jalan hidup dengan pilihan yang nggak biasa. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe, diklik dulu ya tombolnya di bawah. Biar gak ketinggalan info unik dan menarik dari The Shiny Peanut. Jadaf Paeng. Pada era di mana hutan dan bukit banyak yang rusak, ternyata masih ada orang yang mendedikasikan hidupnya untuk alam loh. Gak tanggung-tanggung, seorang pria bernama Jadaf Paeng ini rela tinggal di hutan selama 39 tahun hanya untuk merawat pohon yang ia tanam. Dilansir dari aljazeera.com, pada tahun 1979, Jadaf Paeng yang berdomisili di Pulau Majuli, India mulai menanam pohon pertamanya. Keputusan Jadaf untuk menanam pohon bermula setelah serangan banjir dan kekeringan ekstrim yang melanda Pulau Majuli pada tahun 1979. Demi mencegah erosi lebih lanjut ke tempat tinggalnya, ia yang masih berusia 16 tahun memutuskan menanam pohon di tanah tandus setiap hari. Sikap terpuji ini Jadaf lakukan dengan tangannya sendiri. Nah, alhasil kini jerih payahnya pada sebuah pulau tandus di India berbuah manis nih guys. Saat ini hutannya mencakup luas 1.360 hektar dan banyak banget tumbuhan yang ia tanam yang sudah tumbuh besar. Selain itu, hutan tersebut juga menjadi habitat bagi harimau bengal, badak, burung nasar, dan 115 gajah. Sampai di tahun 2015, Jadaf Paeng menerima penghargaan Padma Shri dari pemerintah India karena dedikasi dan perhatiannya terhadap lingkungan. Wah, sangat menginspirasi banget nih guys. Seronok tak video tadi? Seronok kan? Okey. Berdasarkan tayangan video tadi, apa yang kalian perolehi? Apa yang anda faham berkaitan dengan video tersebut? Ada sesiapa boleh jawab? Apa dia Fikri? Nampak seorang lelaki tanam pokok. Okey, tu jawapannya kurang tepat. Okey, ada sesiapa lagi boleh jawab? Ada Nurin dapat lihat kasih sayang lelaki tu terhadap tanah. Ya, okey betul. Kat sini melalui tayangan video tu kita dapat lihat kasih sayang dan sifat cinta ilah khazanah alam iaitu tanah. Di mana tanah itu sendiri telah mendatangkan manfaat kepada kita ya. Di mana dia banyak faedahnya sekiranya kita tanam pokok. Okey, kat sini kita dapat lihat seorang lelaki semaikan ataupun menanam semula pohon-pohon yang boleh mengembalikan keseimbangan alam sekitar. Okey, saya juga nak tanya, bagaimana sifat sebenar seorang yang menyayangi alam sekitar? Ada boleh jawab? Okey, apa dia? Perlu tanam pokok semula. Okey, lagi apa lagi? Sifat sebenar dalam diri seseorang yang menyayangi alam. Awak sebagai pelajar, apa yang awak rasa? Apa dia? Okey, bolehlah. Okey, kat sini saya boleh terangkan di mana seseorang itu perlu menanam. Kalau kita lah ni sebagai seorang yang cinta alam sekitar, mesti kita perlu menanam semula pokok. Pokok-pokok yang telah ditebang tu perlu digantikan dengan pokok-pokok yang lain untuk kembalikan apa orang cakap, keseimbangan ekosistem. Di mana kalau bukit tu biarkan begitu saja, mestilah tak ada habitat-habitat lain, tak ada tempat tinggal. Kan, betul tak? Okey.
Lepas tu sifat yang perlu ada dalam diri kita juga ialah kegigihan dan kesabaran yang tinggi, di mana kalau kita melakukan sesuatu kerja tu mesti akan mendatangkan hasil yang berkesankan. Contohnya kita dapat lihat daripada seorang lelaki tu tadi, di mana dia orang kata melakukan pekerjaan sia-sia, mana tanam pokok dekat kawasan lapang, sedangkan dia tahu impaknya akan datang iaitu membantu ekosistem. Seterusnya kita akan beralih kepada permainan word wall quiz. Sebelum saya mulakan pembelajaran ini, saya hendak awak semua memasuki pautan yang telah saya berikan dalam grup. Semua dapatkan pautan ni? Betul tak? Semua dapatkan? Okey, saya nak awak semua scan link tu, kemudian jawab soalan-soalan yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Soalan-soalan ni berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan berikan masa kepada awak semua untuk menjawab soalan-soalan yang berikut. Okey, tadi semua dah tekan link yang saya berikan kan? Okey, sekarang semua boleh jawab. Okey, ini merupakan soalan yang terdapat di dalam aplikasi Word Wall Quiz, di mana anda semua perlu membaca soalan, kemudian tekan klik pada pilihan jawapan untuk penyataan di atas. Sekiranya anda menjawab dengan betul, dia akan keluar tanda right. Sekiranya sebaliknya akan keluar pangkal. Okey, ini misalannya ya. Okey. Ini merupakan soalan-soalan yang terdapat di dalam Word Wall Quiz. Okey, semua dah selesai menjawab kan? Seronok tak permainan tadi? Seronok kan? Okey, ini adalah senarai-senarai soalan yang terdapat dalam aplikasi Word Wall. Soalan-soalan ini berkaitan dengan apa? Hari ini kita nak belajar apa? Jenis-jenis watak. Ya, betul. Terima kasih Akila. Mana ini adalah jawapan-jawapan yang awak semua jawab. Betul atau tak awak semua jawab ni? Okay, ini adalah tahap pencapaian awak serta masa keseluruhan. Okey, ini kita dapat lihatlah senarai nama siapa paling tinggi. Tahniah Sofia, awak paling cepat jawab. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu watak dan perwatakan. Saya akan terangkan definisi watak. Watak ialah sesuatu objek atau pelaku sama ada manusia maupun makhluk lain seperti haiwan dan tumbuhan. Misalnya, kita selalu tengok cerita sang kancil, sang arnab dan kura-kura, di mana haiwan pun boleh menjadi watak ataupun pelaku dalam sesebuah cerita. Dia bukan hanya tertakluk kepada manusia sahaja. Okey. Seterusnya ialah definisi perwatakan, di mana perwatakan ni merujuk kepada ciri-ciri yang ditonjolkan ataupun diperlihatkan melalui perlakuan watak. Perwatakan ni boleh dijelaskan melalui kehadiran ciri-ciri lahiriah seperti bentuk tubuh badan, paras rupanya, serta perlakuan ataupun tingkah laku si pelaku. Di mana perwatakan ni juga dapat dilihat daripada jasmaniah berkaitan dengan perasaan ataupun sikap dan pemikiran seseorang tu yang wujudkan dengan jenis-jenis watak. Okey, jenis-jenis watak ni terbahagi kepada beberapa, iaitu di sini antara yang saya senaraikan ialah watak utama, watak protagonis, watak antagonis, watak sampingan dan lain-lain lagi. Okey, di mana seperti yang semua tahu, dalam semua penceritaan mesti ada watak utama. Semua tahu kan peranan dia apa? Watak utama ni mestilah orang ataupun penggerak utama dalam sebuah cerita. Betul tak? Kalau tak ada watak utama, mesti cerita tu tak best kan? Betul tak? Okey, betul. Okey, yang kedua ialah watak protagonis, di mana watak protagonis ni sentiasa tunjuk ataupun menunjukkan sifat-sifat yang baik saja. Dia ni merupakan penggerak kepada cerita ni dia ni merupakan penggerak cerita yang positif saja. Okey, yang seterusnya adalah watak antagonis, di mana watak yang sering menimbulkan konflik, mana wujudnya pergaduhan. Dia ni lah yang mempunyai
sifat-sifat negatif. Dia yang memporak-porandakan cerita, dia yang mewujudkan plot tu lebih, mana orang kata lebih menarik perhatian kita untuk menonton dengan sikap watak antagonis ni. Dalam penceritaan mesti ada yang kita benci. Terusnya adalah watak sampingan, di mana seperti yang semua tahu, watak sampingan ni adalah orang ataupun pelaku yang membantu kepada watak utama, di mana dia menyokong tindak tanduk watak utama. Dia ni bergandengan ataupun seiring dengan watak utama untuk menjalankan sesebuah penceritaan. Okey, yang seterusnya ialah watak bundar, watak dinamik, watak statik dan watak tipis. Ini adalah jenis-jenis watak. Watak bundar ni merupakan watak yang mempunyai sifat manusia biasa, di mana watak ini mempunyai ataupun wujudnya kelemahan ataupun lebihan diri sendiri, di mana berada keseimbangan dalam diri watak tersebut. Okey, seterusnya adalah watak dinamik, di mana watak ini tingkah lakunya berubah-ubah, sama ada situasi tu menjadi baik ataupun kurang baik ataupun sebaliknya, di mana dia berubah-ubah dari satu babak ke satu babak. Okey, seterusnya adalah watak statik, di mana watak statik ni adalah satu perilaku yang mendata saja dalam sesebuah penceritaan, di mana watak ini tidak mengalami sebarang perubahan mengikut perkembangan cerita, di mana watak tu berkembang ke, mengalami plot ke, dah pengakhiran ke, dah peleberaian ke, dia masih statik je, dia mendata je, tak ada apa yang berubah. Okey, dan akhir sekali adalah watak pipih, di mana watak itu diperkenalkan oleh melalui aspek peribadinya sahaja. Ini daripada topik pembelajaran kita, puisi moden berkaitan cerpen, namun itulah hakikat. Sebelum beralih kepada pembelajaran yang seterusnya, saya telah menyediakan Padlet, iaitu Padlet Character. Okey, ini antara jawapan yang kalian berikan di dalam Padlet ni. Okey, soalan di dalam Padlet ni adalah nyatakan watak dan perwatakan yang terdapat dalam cerpen, namun itulah hakikat. Okey, iaitu apa soalan-soalannya? Tentang perwatakan. Okey, siapa boleh bagi tahu saya apa definisi perwatakan? Tadi saya ada terangkan kepada kalian kan. Okey, apa dia Zulhelmi? Ciri-ciri seorang pelaku. Ya, betul. Okey, di mana di sini perwatakan ni merupakan ciri-ciri yang ditonjolkan ataupun diperlihatkan melalui tingkah laku ataupun perlakuan si pelaku, di mana perwatakan ni boleh dijelaskan melalui ciri lahiriah seperti bentuk badan, paras rupa dan jasmaniah, iaitu pemikiran ataupun emosi seseorang itu ataupun perasaan pelaku itu, di mana seperti yang kita tahu, perwatakan ni ada watak-watak tertentunya, sama ada sifat fizikal ataupun pelakuan sifat seseorang itu. Di sini perwatakan ni boleh dibahagikan kepada dua, iaitu perwatakan luaran ataupun perwatakan dalaman. Perwatakan luaran ni luaran yang kita nampak terhadap watak tu, sama ada dari segi tubuh dia ataupun ketinggian dia, macam tu. Okey, di mana perwatakan dalaman ni merupakan sifat-sifat dalaman yang terdapat dalam diri watak tersebut. Okey, ini adalah perwatakan Pak Med yang terdapat dalam cerpen, namun itulah hakikat, di mana Pak Med ni perwatakannya apa? Dia mempunyai seorang isteri dan dua orang anak yang bernama siapa? Zul dan Fitri. Okey, terusnya apa? Pak Med ni adalah seorang yang rajin dan berdisiplin, di mana kita dapat lihat kat mana? Situasi apa yang tengok Pak Med ni rajin dan berdisiplin? Di mana? Okey, betul, di mana dia rajin menanam pokok-pokok di hutan. Okey, ni seterusnya adalah Pak Med seorang yang baik hati dan mulia. Yes, seorang yang tidak berdendam. Situasi apa yang boleh kita gariskan yang Pak Med ni seorang yang tak berdendam? Siapa tahu? Siapa dia, Soleha? Di mana situasi? Oh, di mana orang menggelarkan Pak Med ni orang gila. Sebab apa dia
kategorikan Pak Mat ni ataupun judge Pak Mat ni sebagai orang gila? Sebab dia tanam pokok yang sia-sia, tak mendatangkan hasil. Sedangkan benda tu bagi impak dekat kita semua. Dia mengekalkan keseimbangan ekosistem. Okey. Mana Pak Mat ni seorang yang bertanggungjawab. Dia tak lupa bertanggungjawab dia kepada keluarga. Dia juga seorang yang bijak, seorang yang sentiasa berdoa dan bersyukur. Okey, seterusnya watak siapa yang kita dapat dalam cerpen Namun Itulah Hakikat? Iaitu aku, di mana aku ni adalah anak kepada kawan Pak Mat. Iaitu siapa anak kepada kawan Pak Mat? Zul dan Fitri. Dia ni seorang yang menuntut dalam bidang zoologi. Zoologi ni apa? Tentang pertanian ataupun haiwan. Okey, seterusnya adalah seorang yang selalu melihat keadaan sekeliling. Mana dia ni suka melihat gelagat Pak Mat ni, di mana suka teroka alam. Dia suka jadikan itu sebagai panduan dia untuk menambah ilmu pengetahuan dia, di mana dia ni juga tinggal sekampung dengan Pak Mat dan Tok Nyan. Dia tidak mudah percaya kepada benda karut. Dia juga seorang yang suka menjelajah dan belajar. Di mana watak aku ni seorang yang berminat dengan kehidupan dalam hutan. Okey. Seterusnya, watak yang terdapat dalam cerpen Nama Itulah Hakikat ialah Tok Nyan. Di mana Tok Nyan ni dikategorikan sebagai jenis watak apa? Antagonis. Di mana antagonis ni adalah watak yang negatif, yang suka menimbulkan konflik. Betul tak? Betul kan? Di mana dia ni bukan seorang yang cepat bersangka buruk. Mana dia menganggap dia dah menjajah cerita dekat orang kampung yang Pak Mat tu gila kerana menanam pokok-pokok di kawasan lapang dan terbiar. Dianggap itu perkara yang sia-sia. Betul tak? Okey. Dia juga seorang yang mudah kecewa. Kerana dia ni merupakan, Tok Nyan ni adalah seorang yang mengusulkan sawah dengan tradisi lama. Sekali, watak Tok Nyan ni dikatakan seorang yang tidak berpuas hati, di mana apabila Pak Mat ni berjaya menanam pokok-pokok yang mendatangkan kesan dan impak kepada masyarakat, dia berasa iri hati. Okey, seterusnya ialah watak Zul. Zul ni watak apa? Boleh dikatakan watak protagonis yang positif, iaitu Zul ni merupakan anak pertama Pak Mat. Dia seorang lulusan ijazah bidang perhutanan. Dia juga berkawan dengan watak siapa tadi? Aku. Dia juga seorang yang berminat dengan tumbuh-tumbuhan. Okey, dan ini adalah watak Fitri, di mana dia merupakan anak kedua Pak Mat. Dia adalah anak Pak Mat yang menuntut bidang perakaunan. Di mana tadi Zul bidang apa? Perhutanan. Okey, Fitri ni merupakan seorang yang sangat cekap membilang sebab dia minat dalam bidang perakaunan. Dia juga sama macam Zul berkawan dengan Kita teruskan dengan pengukuhan. Okey, kita akan menjalankan kuis menggunakan aplikasi Google Form. Okey, ini merupakan pautan aplikasi Google Form yang saya sediakan sebagai aktiviti pengukuhan kalian untuk melihat tahap kefahaman anda pada pembelajaran hari ini. Okey, awak semua perlu tulis nama, kemudian tulis singkatan, kelas. Okey, ini merupakan soalan-soalan yang terdapat di dalam Google Form ni. Awak semua dikendaki menjawab. Cara menjawabnya, baca soalan kemudian pilih pilihan jawapan ni dengan klik pada jawapan tersebut. Misalnya macam ni. Kepada yang menjawab. Okey, ini dapat senilai di mana awak semua faham tentang mengenai jenis watak dan perwatakan dalam cerpen Nama Itulah Hakikat. Okey, melalui pembelajaran kita pada hari ini, apakah yang anda dapat rumuskan tentang perwatakan dalaman dan luaran yang terdapat dalam cerpen Namun Itulah Hakikat?
Siapa nak jawab? Saya minta Fikri jawab. Fikri, apa yang awak dapat rumuskan tentang pembelajaran hari ini? Apa dia? Watak dalaman tu kita punya perasaan je. Lagi, watak luaran tu awak apa pandangan awak? Oh ya, okey, betul, fizikal. Okey, kat sini di mana watak luaran ni merupakan sikap fizikal yang luaran yang boleh dilihat secara dengan mata kasar. Di mana manakala watak dalaman ni merupakan perwatakan dalaman seseorang seperti bijak, gigih, rajin, dia apa? Penyabar. Itu adalah watakan dalaman. Okey. Apakah watak dalam syarifan namun ini itulah hakikat yang mampu memberi kesan ataupun impak kepada diri anda? Siapa Malin? Pak Mek. Kenapa Pak Mek? Kenapa dia bagi kesan kepada diri awak? Sebab seorang yang gigih je. Lagi apa? Seorang yang bertanggungjawab. Sebab apa dia bertanggungjawab? Memberi pendidikan kepada anak-anak. Dia betul. Jadi ni saya bagi tambahan di mana watak Pak Mek ni dianggap banyak memberi kesan kepada kita kerana dia ni menunjukkan kegigihan dan kerajinan mengusahakan tanah miliknya tu dengan menanam pokok-pokok hutan. Ia mendatangkan manfaat kepada dirinya. Dia juga seorang yang penyabar di mana walaupun dia ni disindir oleh masyarakat sekeliling kerana menanam pokok-pokok di tanah lapang tu yang tidak mendatangkan faedah. Namun Pak Mek ni tidak ambil hati pun dengan sindiran orang kampung yang mengatakan dia ni orang gila. Bahkan dia malah menjadikan tindakan masyarakat yang negatif itu sebagai pembakar semangat kepada dia untuk meneruskan niat murninya untuk menanam pokok-pokok hutan untuk meningkatkan keseimbangan ekosistem. Okey. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, semoga kita jumpa lagi.